Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 5 April, saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama pagi ini: keputusan Perintah Kawalan Pergerakan akan dilanjutkan atau sebaliknya akan diputuskan Jumaat depan. Majlis Ulama Kanan Al-Azhar bersetuju bahawa berhimpun ketika penularan wabak menyalahi syariat agama sekalipun bertujuan ibadah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Keputusan sama ada Perintah Kawalan Pergerakan akan dilanjutkan atau sebaliknya akan diputuskan Jumaat depan. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, keputusan itu bergantung kepada jumlah kes positif COVID-19 yang direkodkan setiap hari. Let's look into the data. The data will tell us whether we need to extend or not. So now I can't predict. I can predict, but the reality is that we have to based on science and facts. So we hope that by 10 of April, the data is available for us to make a decision whether we need to extend or not. PKP fasa kedua mula berkuat kuasa 1 April lalu sehingga 14 April ini. Majlis Ulama Kanan Al-Azhar bersetuju bahawa berhimpun ketika penularan wabak menyalahi syariat agama sekalipun bertujuan ibadah. Perkara itu dinyatakan dalam siri kedua fatwa-fatwa berkaitan penularan wabak COVID-19 yang dipaparkan dalam satu kenyataan berbahasa Arab di laman Facebook majlis berkenaan. Menurut kenyataan itu, memandangkan wabak ini boleh menular menerusi sentuhan fizikal, Majlis Ulama sepakat bahawa sebarang perhimpunan dan ajakan ke arahnya termasuk berdoa beramai-ramai adalah satu kesalahan dari segi syarak. Ia sebaiknya boleh dilakukan di rumah masing-masing. Majlis Ulama yang diketuai Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmad Al-Taib itu turut meluluskan 5 fatwa lain berhubung penularan wabak COVID-19. Antaranya, larangan menyebar spekulasi dan mempromosikan kabar angin yang tidak ditentukan kesahihannya. Katanya, ia perbuatan yang dikutuk dalam Islam kerana boleh menyebabkan mudarat kepada orang lain dan menimbulkan ketakutan. Kenyataan itu juga menyatakan orang ramai wajib mematuhi arahan pemerintah termasuk penutupan masjid, mematuhi arahan khusus kuarantin dan perintah-perintah lain yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa bagi menjaga keselamatan umum. Majlis ini turut menegaskan larangan memonopoli barangan sehingga menyebabkan kenaikan harga melampau. Fatwa terakhir dalam siri kedua ini menyatakan agihan dan pembayaran zakat boleh disegerakan sebelum waktu kelazimannya. Terdahulu dalam siri pertama yang dikeluarkan pada 15 Mac, Majlis Ulama Kanan Al-Azhar meluluskan fatwa harus menangguhkan solat Jumaat termasuklah solat berjemaah di masjid jika perlu. Kerajaan Singapura semalam menzahirkan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu kerana bersetuju memenuhi permintaan untuk menempatkan warga Republik ini dalam penerbangan balik dari Nepal. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar Republik itu berkata sejumlah 22 warga Singapura terbabit tiba dengan selamat di Singapura dari Kathmandu, Nepal. Kementerian itu berkata warga Singapura berkenaan naiki pesawat disediakan Kerajaan Malaysia untuk membawa pulang rakyatnya dari Kathmandu ke Kuala Lumpur. Mereka kemudian pulang ke Singapura dari Kuala Lumpur. Polis bersedia melaksanakan perintah pengkompaunan terhadap individu yang ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzair Muhammad berkata ia adalah langkah terbaik bagi menyedarkan masyarakat. Namun, kita menunggu akan keputusan resmi berkaitan perintah tersebut dan PDRM bersedia untuk melaksanakannya. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat dan Menteri Kanan sendiri menyatakan bahawa bagi fasa kedua ni kita akan mengambil tindakan keras, terpastikan bahawa apa yang kita buat adalah untuk deterrence, sebagai pengajaran kepada orang supaya jangan keluar.
Polis akan menilai berdasarkan kesalahan yang dilakukan sebelum menentukan sama ada pesalah akan dikenakan kompaun atau dihadapkan ke mahkamah. Tindakan mengenakan kompaun juga tidak akan dilakukan serta-merta di lokasi sekatan jalan raya. Polis dalam pada itu sedang memburu 2 individu yang menyebarkan rakaman audio. Kononnya, kerajaan akan melaksanakan penutupan penuh di semua premis pasaraya, kedai runcit dan kedai makan dalam masa terdekat. Kandungan audio berkenaan tidak benar dan tindakan tidak bertanggungjawab itu hanya mengundang suasana panik dalam kalangan rakyat. Kedua-dua audio ni telah menyebabkan orang ramai berpusu-pusu keluar untuk membeli barangan keperluan ataupun panik buying. So ini tidak sewajarnya dilakukan oleh mana-mana rakyat Malaysia. Oleh itu saya menegaskan di sini, saya minta pihak media menyiarkan kedua-dua audio ini, dan mana-mana orang yang dapat mengecam suara ini sila berhubung dengan pihak polis. Kedua-dua rakaman suara berkenaan mula tular di laman media sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Justru orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan penyebaran audio berkenaan diminta menghubungi Balai Polis berhampiran. Kemungkinan besar dalam waktu terdekat ni diorang akan umum untuk total lockdown. Maksudnya diorang akan buat penutupan. Sementara itu, seorang remaja lelaki ditahan di rumahnya di Kampung Teluk Batu 5, Kuala Perlis selepas dikesan merakam dan menyebarkan video menghina pihak berkuasa yang melakukan rondaan PKP. Remaja berusia 17 tahun itu dikesan membuat rakaman video dirinya mengeluarkan kenyataan jelek kepada anggota penguatkuasa di kawasan kampungnya. Beliau yang kita sangat kecewa, beliau adalah seorang pelajar kolej komuniti, daripada kolej. Jadi sepatutnya mentaliti lebih tinggi daripada itulah. Sebab sekarang ni kita sedang melakukan usaha untuk kebaikan. Jadi apabila mereka mengeluarkan kata-kata jelek ini dan nak anggap macam menghina apa yang kita sedang buat sekarang. Apa yang kita buat sekarang adalah untuk tujuan kebaikan bersama. Semasa kita buat announcement dan dia telah merakam gambar dan dia telah upload dalam Facebook, dalam dia punya WhatsApp dia, mengeluarkan kata-kata jelek yang sangat-sangat terasa oleh pihak berkuasa lah. Dalam kejadian antara 3 hingga 3.30 petang Khamis lalu, suspek dalam satu rakaman video berdurasi 11 saat didapati mencarut dan mengeluarkan kata-kata kesat kepala bapa kau kepada anggota polis yang sedang membuat hebahan PKP. Kes disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Kesiksaan Palang Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Di Perlis, seorang lelaki ditahan reman 7 hari susulan penemuan pistol tiruan bersama peluru dan senjata tajam lain dalam kereta dipandunya. Dia melanggar arahan Perintah Kawalan Pergerakan sebelum itu, ditahan ketika memandu kereta dalam keadaan mencurigakan. Lelaki itu ditahan di kilometer 3 Jalan Kuala Perlis Changlun berhampiran Kangar. Ketua Polis Daerah Kangar, Superintendent Wari Q berkata suspek berusia 28 tahun memberi alasan tidak munasabah apabila ditanya tujuan pemanduannya menyebabkan anggota polis memeriksa seluruh kenderaan itu. Sebab itu ditahan di mana suspek ini hanya memberi alasan untuk pergi rumah kawan. Itu saja alasan. Tetapi hasil daripada pemeriksaan lebih lanjut mendapati beliau memiliki senjata-senjata membahaya inilah. Tetapi hasil daripada rekod, kita semak rekod lampau beliau di mana beliau tidak ada rekod pecah rumah sebelum ni. Tetapi saya percaya dengan alat-alat yang sebegini, dengan ada niat dan tujuan dia tertentu untuk melakukan jenayah, terutamanya jenayah kekerasan lah di sini ataupun jenayah harta benda untuk pecah rumah. Suspek dibawa ke Balai Polis dan hasil pemeriksaan mendapati suspek mempunyai 5 rekod jenayah berkaitan dadah dan keganasan rumah tangga. Walaupun tidak mempunyai rekod jenayah pecah rumah, tetapi dengan jumlah senjata yang dibawa, polis mengandaikan lelaki berkenaan mempunyai niat tertentu membabitkan aktiviti jenayah dan keganasan. Malah hasil pemeriksaan air kencing juga mendapati positif syabu.
Dalam perkembangan lain, polis meminta orang ramai untuk lebih berhati-hati dan hanya berhubung dengan agensi berkaitan sahaja berkaitan bantuan prihatin nasional. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Zakaria Ahmad berkata, pihaknya sedang memantau kewujudan mesej berangkai yang dihantar secara rambang melalui khidmat pesanan ringkas kepada orang ramai. Saya dapati ada usaha-usaha yang dibuat oleh pihak-pihak yang tertentu menghantar secara random kepada mangsa-mangsa mereka untuk dengan mengatakan bahawasanya pinjaman mereka, bantuan mereka telah diluluskan dan mereka dikenaki menghantar nombor-nombor kad pengenalan, nombor-nombor akaun bank daripada bank mana dan sebagainya. Orang ramai boleh membuat semakan terus melalui aplikasi dan laman web Lembaga Hasil Dalam Negeri dan bukannya melalui medium lain. Dalam urusan agihan BPN, urusan dibuat terus dengan LHDN dan tidak menggunakan mana-mana orang tengah atau agensi lain. Dalam pada itu, ketegasan anggota polis ketika melaksanakan perintah kawalan pergerakan adalah bertujuan melindungi masyarakat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, setiap anggota polis menggunakan budi bicara termasuk nasihat sebelum tindakan tegas terhadap mereka yang degil dan ingkar. Saya nak maklumkan begini. Anggota polis ini juga adalah manusia biasa. Dalam kita nak menjalankan tugas ini, sudah tentulah kadang-kadang kala kita melakukannya mengikut discretion kita. Mula-mula kita minta bagi nasihat, kemudian kita nak pastikan ketegasan itu berlaku dan sampai dah banyak kali sangat degil, saya ingat manusia ni pun dia tak tahan juga. Beliau terdahulu meninjau pelaksanaan PKP di beberapa lokasi di Melaka. Kerajaan Negeri Selangor menangguhkan penganjuran pasar tani di pekarangan Stadium Shah Alam pagi ini bagi mencegah risiko jangkitan COVID-19. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, keputusan dibuat setelah mendengar pandangan banyak pihak untuk mengelakkan orang ramai daripada menyerbu pasar tersebut. Menurutnya, kerajaan negeri tidak mahu ia menjadi punca perhimpunan serta mengambil kira garis panduan ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Kemarin, Exco Pertanian memaklumkan MKN meluluskan tapak Stadium Shah Alam di Seksyen 13 sebagai lokasi pasar tani sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Ia susulan pengumuman kerajaan supaya Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama mengambil tanggungjawab menjual barangan basah bagi mengurangkan kesesakan di pasar awam. MKN juga telah meluluskan penganjuran pasar tani di tapak itu namun dengan melibatkan kawasan keselamatan lebih ketat berbanding hari biasa. Syarikat di bawah kumpulan Al-Bukhari turut bekerjasama bagi membantu usaha kerajaan menangani penularan COVID-19 di negara ini. Kumpulan Al-Bukhari menerusi satu kenyataan maklumkan hubungan rapatnya dengan pengeluar kereta Zhejiang Geely Holding Group Geely yang juga rakan strategik Proton Holdings Berhad berusaha mendapatkan peralatan perubatan yang amat diperlukan hospital di Malaysia. Usaha itu juga diselaraskan melalui Yayasan Amal Li Shufu LSCF dari China yang akan menyampaikan bantuan kepada pelbagai pihak di negara ini. DRB Highcom Berhad dan MMC Corporation Berhad pula mengetuai bantuan kumpulan dengan sumbangan wang tunai sebanyak RM2 juta kepada tabung COVID-19 kerajaan. Ia telah disampaikan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 24 Mac lalu. Selain sumbangan itu, syarikat di dalam kumpulan Al-Bukhari juga tampil untuk memberikan pelbagai sumbangan termasuk peralatan perubatan seperti mesin ventilator dan pakaian pelindungan diri PPE kepada Kementerian Kesihatan. Bekalan makanan pula disediakan kepada hospital kerajaan, pengamal media dan penuntut universiti. Sejumlah 557 pemandu taksi dan kereta sewa serta bas di seluruh negeri Terengganu tersenarai untuk menerima bantuan caruman Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS per keso sebanyak RM232.80 seorang selama setahun. Caruman berkenaan akan dibayar kerajaan negeri dengan jumlah keseluruhannya sebanyak RM129,669.60.
Peruntukan ini membuktikan penghargaan dan komitmen kerajaan negeri bagi kebajikan pemandu taksi, kereta sewa dan bas di seluruh Terengganu. Skim berkenaan akan memberi pelindungan keselamatan sosial sekiranya berlaku musibah ketika menjalankan tugas. Perkeso telah menguatkuasa Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 mulai 1 Jun 2017 yang memberi pelindungan kepada mereka yang bekerja sendiri di bawah skim berkenaan. Sebagai permulaan, skim ini diwajibkan ke atas sektor pengangkutan penumpang iaitu pemandu taksi, e-hailing dan pemandu bas. Mulai 1 Januari 2020, pelindungan SKSPS telah diperluaskan kepada 19 sektor pekerjaan sendiri yang lain, menjadikan kesemuanya 20 sektor. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM menubuhkan pasukan sukarela khas bagi menghasilkan set lengkap pakaian pelindungan diri PPE bagi kegunaan petugas kesihatan barisan hadapan. Set lengkap itu termasuk penutup kepala, pelindungan badan serta kaki. Pasukan khas ini terdiri daripada pencarah, pentadbir dan pelajar yang tinggal dan menginap di kampus Gombak. PPE yang dihasilkan akan dihantar ke Pusat Perubatan UIAM di Kuantan Pahang dan lain-lain hospital yang akan dikenalpasti oleh Malaysian Relief Agency MRA. Pada masa yang sama, UIAM turut menghasilkan alat pelindung muka menerusi kuliah kejuruteraan. Kami mengharapkan bagi pihak Universiti Islam Antarabangsa, kami mengharapkan penghasilan PPE ini adalah salah satu bentuk community service kami kepada frontliners yang berjuang berhabis-habisan untuk mengekang penularan COVID-19. Kerja amal ini turut mendapat kerjasama mereka fashion ternama Salikin Sidik. Menggunakan kain jenis kalis air non-woven yang mengikuti piawaian Kementerian Kesihatan, 500 set pakaian akan disiapkan dalam fasa pertama. Pihak universiti juga sedang dalam proses penghasilan produk lain yang dapat membantu petugas barisan hadapan dalam memerangi wabak COVID-19. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Kementerian Kesihatan Singapura semalam mengesahkan tambahan 75 kes jangkitan COVID-19 termasuk 3 membabitkan rakyat Malaysia. Dalam satu kenyataan, kementerian itu memaklumkan bahawa salah satu kes import dari Malaysia membabitkan seorang lelaki berumur 32 tahun yang merupakan pemegang pas kerja Singapura. Manakala 2 lagi daripada sektor penjagaan kesihatan awam. 2 kes daripada sektor penjagaan kesihatan awam itu membabitkan seorang porter wanita berumur 24 tahun di Hospital Tan Tock Seng dan seorang penolong rawatan kesihatan wanita berusia 20 tahun di Sengkang General Hospital yang juga pemegang pas kerja Singapura. Menurut kementerian itu, 75 kes baru berkenaan terdiri daripada 6 kes import dan 69 kes tempatan, menjadikan jumlah kes positif di Republik ini mencecah 1,189. Kementerian Kesihatan Singapura berkata 15 lagi kes jangkitan COVID-19 telah dibenarkan keluar dari hospital atau fasiliti pengasingan komuniti, menjadikan jumlah sembuh daripada penyakit itu ialah 297. Singapura semalam melaporkan 1 lagi kematian akibat COVID-19, menjadikan jumlah maut akibat penyakit itu mencecah 6. Hingga jam 12 tengah hari semalam, Kementerian Kesihatan Singapura telah mengenal pasti 16,910 kontak rapat yang dikuarantin. Kerajaan United Kingdom semalam mengumumkan 2 lagi kematian akibat COVID-19 yang turut membabitkan korban termuda di negara itu, masing-masing berusia hanya 5 tahun dan 13 tahun. Menteri Alam Sekitar, Makanan dan Hal Ehwal Luar Bandar, Michael Gove, menegaskan seluruh rakyat United Kingdom perlu bersatu memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dengan hanya duduk di rumah. Kematian itu melibatkan keluarga Ismail Muhammad Abdul Wahab, 13 tahun yang meninggal dunia di King's College Hospital, London. Ibu dan adik-beradiknya turut menunjukkan simptom virus itu dan mereka tidak dibenarkan untuk menghadiri pengebumian Ismail. Seorang lagi mangsa ialah kanak-kanak berusia 5 tahun yang mempunyai penyakit lain. Kajian Imperial College London mendapati bahawa golongan warga emas lebih berisiko untuk dijangkiti COVID-19 serta memerlukan rawatan kritikal.
Kurang daripada 5% kes COVID-19 bawah umur 50 memerlukan rawatan hospital, namun keadaan ini meningkat kepada 24% bagi golongan umur 70 hingga 79 tahun. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menjangkakan lebih banyak kematian akibat COVID-19 akan berlaku di negara itu. Trump memberi amaran situasi lebih buruk akan berlaku jika negeri-negeri terus mengambil mudah serta tidak memberi fokus untuk menyediakan peralatan perubatan yang kritikal dalam membendung COVID-19. Katanya pihaknya telah menyediakan hospital termasuk kaki tangan 2,500 katil yang dibina baru-baru ini di pusat persidangan Javels, Louisiana dan Dallas. Trump juga menjangkakan negara itu akan dapat memulakan pemulihan akibat COVID-19 menjelang 1 Jun, lebih lama berbanding sasarannya pada pertengahan April ini. Justru beliau akan mengadakan pengumuman penting pada Selasa ini mengenai perancangan dan strategi kerajaan pada masa hadapan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Perkembangan sukan. Konfederasi Hoki Malaysia MHC akan mempercepatkan proses temuduga jawatan Ketua Jurulatih Kebangsaan Wanita selepas pandemik COVID-19 ini berakhir. Menurut Timbalan Presiden MHC, Datuk Dr. Az Shamala, setakat ini 10 temuduga melibatkan calon tempatan sudah pun dilakukan. Hanya menantikan sesi temuduga 12 calon dari luar negara yang tergendala sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP diumumkan 18 Mac lalu. Kekosongan jawatan Ketua Jurulatih Hoki Wanita itu terhasil selepas Muhammad Dharma Raj Abdullah tidak menyambung kontraknya yang tamat Disember tahun lalu. Sehubungan itu, MHC telah mengatur sesi temuduga untuk mengisi kekosongan itu yang berjaya menarik minat 22 calon terdiri daripada 10 calon tempatan, antaranya Nasihin Nubri, Lailin Abu Hassan, Syaiful Azli, Nasir Maidin, Amin Rahim, Roslan Jamaluddin dan Megat Azrafiq. Manakala baki 12 lagi ialah dari luar negara iaitu Belanda, Kanada, Pakistan, Korea Selatan, England, Afrika Selatan dan India. Menurut Datuk Dr. Shamala, sebagai langkah alternatif kepada PKP ini, MHC akan mengadakan temuduga menerusi video sekaligus menjangkakan calon terbaik diangkat selaku Ketua Jurulatih Hoki Wanita dapat diumumkan hujung April ini. Pasangan beregu campuran profesional negara Chan Peng Soon, Goh Liu Ying menerima suntikan semangat untuk meneruskan misi ke Sukan Olimpik Tokyo 2020 apabila jenama sukan terkenal Li Ning setuju melanjutkan kontrak penajaan mereka selama setahun. Perkara itu disahkan Pengurus Besar Pengedar Tunggal Li Ning di Malaysia dari Sunlight Sports Private Limited, Simon Soh. Menurutnya, keputusan itu dibuat selepas melihat kemampuan gandingan Peng Soon Liu Ying mencapai keputusan positif di kejohanan antarabangsa sejak Februari tahun lalu. Untuk rekod, pemenang pingat perak Sukan Olimpik 2016 di Rio de Janeiro, Brazil mengumumkan pengunduran mereka dari pasukan kebangsaan pada Disember 2018 dan meneruskan kejohanan antarabangsa mereka di bawah penajaan Li Ning serta meraih kejuaraan Thailand Masters dan terbuka New Zealand pada Januari dan Mei tahun lepas. Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC memutuskan Tamasya Olimpik Tokyo akan berlangsung pada 23 Julai hingga 8 Ogos tahun depan, iaitu tepat setahun dari tarikh asal yang dijadualkan pada 24 Julai tahun ini susulan pandemik COVID-19 yang melanda global kini. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin disuarakan sepanjang tempoh PKP dan penularan wabak COVID-19 ini, email kami ke news@tv3.com.my. Dengan itu, sekian paparan Buletin Pagi. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.